Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua anak-anak 4 Nusina. Baik, hari ini kita akan sambung kita punya PDBR pada muka surat 63, keselamatan di sekolah. Okey, baik. Kita akan sambung untuk penggayaan. Okey, penggayaan. Baca petikan di bawah, kemudian pindahkan maklumat ke dalam peta pelbagai alir. Baik, cuma kat sini cikgu, nanti cikgu gambar sikit. Baiklah. Cikgu nak kamu dengar dulu bacaan dia. Okey, cikgu akan baca teks ni dulu. Sambil cikgu bacakan teks ni, cikgu akan bagi penerangan dan kita akan kamu akan dengarlah penerangan, kemudian kita akan sama-sama selesaikan yang di bawah tu. Itu peta pelbagai alir. Baiklah. Baik. Sekolah tempat kita menuntut ilmu. Okey, tajuk dia adalah keselamatan di sekolah. Masih lagi dalam topik besar kita iaitu keselamatan. Cikgu dah ulang berkali-kali daripada pembelajaran sebelum ni. Keselamatan di sekolah adalah sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Sebab di sekolah ni sepatutnya satu tempat yang kamu terjamin keselamatannya. Sebab itu ibu dan ayah menghantar kamu di sekolah. Kemudian ibu dan ayah boleh tinggalkan kamu di sekolah. Kenapa? Sebab sekolah adalah satu tempat yang sangat selamat. Sepatutnya sekolah adalah satu tempat yang sangat selamat. Namun malang tidak berbau. Kita ada dalam sekolah, contoh kita ada 600 orang anak murid. Okey, kamulah murid-murid ada 600 orang daripada tahun 1 sehinggalah tahun 6. Maka ada 1001 kebarangkalian untuk berlakunya kemalangan walaupun satu dalam masa sehari. Jadi kemalangan boleh berlaku. Jadi adakah tugas guru semata-mata untuk memastikan kamu ni selamat 100% di sekolah? Tidak. Dia adalah tugas bersama. Dia adalah menjadi satu kesilapan sekiranya kamu meletakkan tanggungjawab kepada guru. Guru perlu pastikan murid 100% selamat di sekolah. Okey, kalau atas kertas arahan ni memang berbunyi begitu, tapi untuk lebih berkesan ia perlu dilaksanakan bersama-sama. Sebab tu kita panggil sekolah ni umpama rumah kedua. Adakah di rumah kamu terselamat daripada segala jenis bentuk kemalangan? Tak kan? Jadi kalau macam tu berlaku kemalangan, adakah kita nak salahkan ibu bapa? Kita letakkan ibu bapa bertanggungjawab 100% untuk menjaga anak-anak daripada kemalangan, menjaga 100% keselamatan anak-anak. Benar, ibu dan bapa melakukan yang terbaik untuk menjaga keselamatan kamu. Tapi ia akan lebih berkesan sekiranya kamu bersama-sama menjaga keselamatan diri kamu dan juga orang lain. Jadi keselamatan ni kita tak boleh letak pada bahu seorang saja, satu orang ataupun satu tanggungjawab keselamatan kita letakkan pada guru-guru, kepada ibu bapa, kepada diri sendiri. Kita tak boleh letak bahu sendiri. Benda ni perlu dibuat bersama-sama. Berjaga-jaga ni, sifat berjaga-jaga ni perlu ada pada semua orang. Barulah kita boleh mewujudkan community selamat. Macam vaksin COVID kan. Macam vaksin COVID kan. Semua orang kena vaksin. Kenapa? Sebab dengan mengambil vaksin ni kita boleh ada immunity kelompok. Barulah kita selamat. Okey, cukup iklan tentang vaksin. Okey, baik. Kita pergi pada teks terus. Sekolah tempat kita menuntut ilmu. Okey, dia mulakan dengan ayat sekolah tempat kita menuntut ilmu. Penerangan yang ringkas tapi tepat dan jelas. Ini cara kita nak membina karangan. Sekiranya karangan ini berkisar tentang sekolah, mengenai sekolah, kita perlu terangkan sekolah tu apa, tapi tak perlu panjang. Sekolah tempat kita menuntut ilmu. Titik. Ayat yang pendek tapi mempunyai makna yang luas. Namun begitu, kemalangan sering berlaku di persekitaran sekolah. Sering berlaku. Nampak tu? Kenapa dia kata sering berlaku? Kemalangan sering berlaku di persekitaran sekolah. Kenapa dia berkata sedemikian? Sebab tak ada pun satu sekolah bukan Malaysia ni yang terselamat daripada satu kemalangan kanak-kanak. Tak ada. Kemalangan ni maksudnya bukan kena langgar kereta bang. Bukannya kemalangan yang macam kamu tengok di atas jalan raya. Itu kemalangan jalan raya. Di sekolah ni kemalangan yang sekecil-kecil kemalangan, kecederaan pun kita boleh kata kemalangan. Contohnya, kamu beratur beli makanan di kantin. Kawan bawa mi ni ada sambal ni. Pusing. Lepas beli korang kat belakang, member beratur kat belakang, tak jaga jarak. Pusing. Tak, langgar kawan.
Mi dengan sambal terbang kena baju. Baju pula baru beli kau baju warna putih. Itu juga dikatakan kemalangan. Jadi cikgu kata tadi tak ada satu sekolah pun yang terselamat daripada kemalangan. Namun kita boleh sama-sama berjaga-jaga untuk mengelakkannya semaksimal yang mungkin. Benda tu akan jadi, tapi kita tak naklah benda tu jadi hari-hari kan. Takkanlah hari ni dah kena langgar dengan mi sambal, takkan esok nak kena langgar lagi dengan mi sambal. Tak naklah kan. Jadi kita nak meminimumkan kemalangan supaya kemalangan berlaku di sekolah ni tidak kerap berlaku. Okey. Oleh hal yang demikian, murid-murid hendaklah peka. Nampak? Murid-murid hendaklah peka dan mengambil pelbagai langkah untuk mengelakkan keselamatan. Pelbagai langkah apa? Pelbagai langkah berjaga-jaga, pelbagai langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan. Jadi itu tugas siapa? Itu dah jadi tugas kita. Okey? Di kantin, guru-guru telah melaksanakan tugas guru-guru dengan memberi arahan yang jelas kepada anak-anak murid. Baik di kantin jangan berebut, beratur, pengawas pun dah ada dan sebagainya. Kemudian tanggungjawab itu adalah pada kamu sendiri. Bila beratur jaga jarak 1 meter kan. Kawan tengah beli makanan jangan dekat-dekat dengan kawan. Nanti bila kawan dah beli pusing kena. Jadi kita dah ambil iktibar. Okey, itu dah kena kan, kita jaga jarak. Dan menjadi tanggungjawab kita. Tanggungjawab kamulah sebagai anak murid untuk menjaga keselamatan diri kamu pula. Tempat-tempat seperti stor barang, tangki air dan kolam hiasan landscape terbiar hendaklah dihindari. Baik, stor barang ni, stor sukan lah. Okay, stor sukan. Tangki air, tangki air ni setakat ni, kamu tahu kan dekat macam tingkat 3 tu, dekat tangga tu kan ada grill kan, pintu tu kan. Okey, kenapa kita tutup tu? Sebab di atas tu adalah tangki air. Sebab tu kita tutup grill dan sebagainya supaya tidak berlaku sebarang kemalangan yang tidak diingini. Tangki air ni ada beberapa tempat ada berlaku kes-kes yang tak seronok didengar lah. Kanak-kanak pergi ke tangki air dekat atas bumbung sebab ada air. Korang kan budak-budak suka main air kan. Bila masuk dalam tu tenggelam. Tenggelam lemas mati. Itu yang kita nak. Okey. Baik, kolam hiasan lanskap terbiar. Kolam hiasan lanskap terbiar. Rasanya kat sekolah kita tak ada lagi kot kolam. Beberapa sekolah ada kolam-kolam terbiar ni. Kolam-kolam terbiar ni kebiasaannya dia ada air dan dalam tu ada lumut. Lumut tu apa yang macam hijau-hijau tu lah. Lumut ni licin Lumut ni licin. Jadi ia boleh jadi berbahaya. Okey. Tempat-tempat ini berkemungkinan boleh mengundang bahaya. Oleh itu janganlah bermain di kawasan ini. Di kawasan yang disebutkan ni, selepas ni dalam perenggan ni adalah kawasan yang kita tidak boleh bermain. Sebab tu cikgu banyak kali pesan, jangan bermain di kawasan ini, jangan bermain di kantin. Tempat-tempat yang cikgu sebutkan tak boleh tu maksudnya berbahaya. Tapi kamu dengar, kebanyakannya tidak dengar, tak nak dengar. Bukan tidak mendengar, tak nak dengar. Orang kata jangan lari kan. Orang kata jangan main. Itu sifat kanak-kanak kan, sifat kanak-kanak. Sebab tu cikgu kata tadi, tanggungjawab menjaga keselamatan ni bukan di bahu cikgu je. Dia terletak pada bahu kamu juga sebagai murid-murid. Baik, kita pergi pada perenggan seterusnya. Selain itu, semasa di kantin, kita hendaklah berhati-hati. Keadaan lantai yang licin akibat tumpahan makanan boleh juga mendatangkan padah. Elakkan berlari-lari di kawasan tersebut. Sentiasalah berwaspada supaya tidak tergelincir. Di kantin ni, kalau kamu tengok biasanya lantai kantin ni memang berjubin. Kenapa jubin ni korang? Kenapa tak kapet kan? Amboi. Baik, sebab kamu ni kanak-kanak cenderung kepada melakukan kesilapan. Kesilapan apa itu? Kesilapan jatuhkan air, tumpahkan air, jatuhkan makanan. Okey, membuat sepah di tempat makan. Itu adalah kecenderungan kamu. Kekerapan untuk kamu melakukan benda tu banyak. Makan nasi terabur kan. Pinggan kat sini, nasi kat luar pinggan. Itu adalah kecenderungan kamu sebagai seorang kanak-kanak untuk membuat sepah. Jadi sekiranya di kantin ni kita meletakkan kapet dan sebagainya. Macam di rumah kamu makan ada kapet kan. Bawah meja makan ada kapet. Kalau di sekolah, dia menjadi satu kesukaran untuk pihak kantin membersihkan kotoran yang dibuat oleh kamu. Oleh itu pihak kantin, kebanyakannya kantin, bukan kebanyakan, semua ke kantin.
mereka akan menggunakan lantai berjubin. Jadi mudah kalau air tumpah boleh senang nak lap, tak berbau dan sebagainya. Tapi risikonya apa? Mudah jatuh kan kalau ada air tumpah, tak dilap, makanan jatuh, mi kan. Mi kan berminyak, kena pula dengan air, jadi maka bertambah licin lah di atas jubin tu kan. Jadi dia boleh menyebabkan kemalangan. Seterusnya, bangunan bertingkat khususnya di koridor sekolah boleh mendatangkan bahaya. Dekat mana? Disebut tadi koridor. Koridor tepi kelas kamu tu lah. Okey, tepi kelas kamu. Janganlah melompat-lompat di tepi koridor tersebut. Perbuatan ini boleh menyebabkan kemalangan. Okey? Ia juga boleh menyebabkan kemalangan. Macam mana boleh kemalangan berlaku? Cikgu dah sebut sebelum ni, tiang-tiang di tepi tu kan bahaya. Tiang-tiang di koridor tu. Koridor kamu kan ada tiang-tiang besar tu kan. Tiang-tiang tu kan bucunya tajam. Kalau kamu terentak ke situ boleh terbelah tu kepala. Tajam bucu tajam. Kemudian ditengok walaupun nampak macam tinggi, tapi sebab kamu ni memang melompat-lompat kan, boleh je jatuh ke bawah dan sebagainya. Itulah kemalangan yang kita tidak mahu berlaku kan. Ketika menuruni tangga, jangan berebut-rebut dan bertolak-tolakan semasa menuruni tangga. Perlakuan ini boleh mengakibatkan kecederaan, maka sentiasalah menjaga keselamatan diri. Okey. Baik, kita terus pergi kepada catat alir. Okey, baik. Apa tadi? Akibat kecuaian. Okey, baik. Peta pelbagai alir ni dia bersambung. Maksudnya daripada punca ni, nombor 1 ni kosong tak ada jawapan nombor 1 ni. Maksudnya punca nombor 1 ni apabila pergi kepada akibat kecuaian ni, okey, dia pergi kat sini, dia akan terus pergi kepada akibat apa? Tergelincir. Boleh faham? Sekarang ni jawapan untuk akibat adalah tergelincir. Akibat kalau terjadinya benda ni dia akan tergelincir. Jadi apa punca yang boleh menyebabkan tergelincir? Di dalam buku teks tu dia dah sebut. Kamu tengok perkataan tergelincir tu terdapat pada perenggan ketiga. Okey, perenggan ketiga berkenaan tentang keadaan lantai yang licin. Okey, lantai licin akibat tumpahan makanan boleh mendatangkan padah. Elaklah berlari-lari di kawasan tersebut. Sentiasalah berwaspada supaya tidak tergelincir. Okey, jadi punca dekat sini, jangan berlari di kantin. Okey, itu adalah jangan berlari di kantin. Kalau kita lari juga akibat kecuaian, maksudnya kalau kita lari akibat dia apa? Tergelincir. Okey, kita pergi pada nombor 2. Dia dah bagi pula punca. Melompat-lompat di tempat tinggi. Okey, melompat-lompat di tempat tinggi. Mana ada tempat tinggi kat situ? Okey, kita tengok pada perenggan seterusnya. Bangunan bertingkat. Seterusnya, bangunan bertingkat. Kalau dah nama bangunan bertingkat, rendah ke tinggi anak-anak? Mestilah tinggi. Kan, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Kan? Jadi, bangunan bertingkat. Dia kata jangan melompat-lompat di tempat tinggi. Kalau kita lompat juga, apa akibat yang boleh berlaku? Okey. Tadi cikgu dah sebut, okey, kita ada tiang, boleh terhantuk tiang, okey, boleh terjatuh. Dekat sini kamu boleh tulis akibat dia apa? Boleh terjatuh daripada tingkat tinggi. Akibat dia terjatuh dari tingkat tinggi. Okey, maksudnya tingkat boleh jatuh lah pada tingkat 2, tingkat 3 dan sebagainya. Nombor 3, dikosongkan lagi. Apa yang dia buat, kalau benda ni kita tak boleh buat, kalau buat juga menyebabkan kecederaan pada kaki. Okey, kita tengok apa lagi dekat bawah tu. Ketika berada di tangga, jangan berebut-rebut dan bertolak-tolakan semasa menuruni tangga. Perlakuan ini mengakibatkan kecederaan, maka sentiasalah menjaga keselamatan diri. Baik, kenapa cikgu kata di tangga? Biasanya dekat tangga ni kalau jatuh, kaki pasti akan terseliur. Kaki pasti akan terseliur. Boleh menyebabkan kecederaan pada kaki. Jadi jawapan nombor 3 ni adalah apa tadi? Berlari dan
Bukan, berebut dan bertolak. Berlari berebut dan bertolak. Bertolak, tolakkan. Okey. Di tangga. Berebut dan bertolak-tolakan di tangga. Okey. Kita tengok nombor tadi kita dah ada akibatnya menyebabkan kecederaan pada kaki. Kita pergi pada nombor 14, bermain di kolam terbiar. Okey, bermain di kolam terbiar. Dia dah sebut tadi dekat atas tu boleh mengundang bahaya. Cikgu dah sebut tadi, kenapa kolam terbiar ni kita tak boleh main tadi? Sebab di kolam terbiar ni biasanya memang ada air. Airnya akan kotor dan berlumut. Berkeladak berlumut. Lumut tu sifat dia apa anak-anak? Licin. Bila licin dia boleh menyebabkan apa? Akibat dia apa? Kalau kita bermain di kolam terbiar, kita main juga di kolam terbiar ni, akibat kecuaian dia akan menyebabkan akibat apa? Tergelincir dan terjatuh. Kalau dia jatuh dalam kolam tu basah lah. Okey, baik. Ini untuk pada muka surat 63. Ini adalah perta pelbagai alir. Maksudnya tadi jangan berlari di kantin akibat kecuaian tergelincir. Melompat-lompat dari tempat tinggi, kalau kita buat juga terjatuh dari tingkat tinggi. Berubah-ubah dan bertolak-tolakan di tangga, kalau kita buat juga menyebabkan kecederaan pada kaki. Bermain di kolam terbiar, kalau kita buat juga dia akan tergelincir dan terjatuh. Okey. Kamu boleh tengok cara buat perta tu dalam buku teks, boleh ikut macam tu, ada anak panah dan sebagainya, lagi cantik. Sebab cikgu punya papan ni kecil. Okey, baik. Sebenarnya ada satu soalan tu, dia tanya apakah kepentingan menjaga keselamatan di sekolah? Nyatakan tempat-tempat lain di sekolah yang boleh mendatangkan bahaya. Okey. Baik, soalan ini kamu perlu jawab. Okey, cikgu nak tengok jawapan kamu apa. Apakah kepentingan menjaga keselamatan di sekolah? Pada pandangan kamulah, apa kepentingan menjaga keselamatan di sekolah? Kamu sebagai seorang murid, kamu rasa kenapa saya kena jaga keselamatan di sekolah? Untuk cikgu dah ada jawapan. Cikgu nak tanya kamu, pada pandangan kamu. Okey, yang kedua, nyatakan tempat lain di sekolah yang boleh mendatangkan bahaya. Kamu sebagai seorang murid, kamu fikir, selain daripada 3-4 tempat ni, kantin, tingkat koridor, tangga dan juga kolam terbiar, di sekolah kita, kat mana lagi yang berbahaya? Okey, kamu boleh fikirkan dan bagi jawapan beberapa tempat yang kamu rasa berbahaya. Okey, baik. Tamat sudah tu, kita akan pergi pada muka surat 64. Okey, ini hanya penerangan saja, kamu hanya perlu dengar. Okey, baik. Tempat kerja selamat. Kita tengok gambar pertama tu apa? Gambar pertama adalah ahli bomba. Peralatan yang digunakan seperti pakaian keselamatan dan alatan memanjat bangunan perlu diperiksa terlebih dahulu. Okey, kenapa? Kerja sebagai seorang pegawai bomba apabila kita bekerja di lapangan, dia melibatkan nyawa. Kalau dulu cikgu pernah belajar dengan kadet bomba, cikgu pernah belajar dengan anggota bomba tu, anggota bomba yang real lah, bukan anggota bomba yang biasa, anggota bomba. Mereka mengatakan pada cikgu, pakaian yang sebab apabila kamu di sekolah menengah dulu zaman cikgu, kita ada belajar kawat kering dan kawat basah, ada kawat menyelamat dan sebagainya. Antara yang perlu dibuat apabila kita kawat basah, kita perlu pakai pakaian menyelamat. Sama juga sama juga dengan menyelamat. Dia ada ujian menyelamatkan mangsa. Masuk dalam kawat bilik bersuhu tinggi, tapi kamu perlu pakai pakaian uniform menyelamat yang lengkap. Apa itu uniform menyelamat yang lengkap? Pakaian ni lah, pakaian menyelamat ni kamu tengok dalam gambar tu. Dia ada baju tu adalah baju kali sapi baju tu baju kali sapi. Cikgu tak ingat berapa darjah Celsius boleh tahan. Rasa 100 darjah Celsius memang panas lah. Memang dia tahan. Maksudnya kalau kita masuk di kawasan tempat terbakar ni, baju tu boleh mengelakkan kita daripada cedera. Dan juga helmet tu. Helmet visor itu semua high quality atau berkualiti tinggi. Sangat tinggi. Dia memang boleh menjamin keselamatan nyawa dengan sangat tinggi apabila mereka menggunakan suit tu di dalam kebakaran. Dah macam cerita Avengers kan.
Bila pakai suit tu, bila masuk dalam kawasan terbakar, rumah terbakar tu, boleh mengelakkan mereka daripada melecur, terbakar dan sebagainya. Ini suit, cikgu tak ingat nama suit apa. Ada satu lagi yang siap dengan topeng gas lah. Dia ada beberapa. Cuma cikgu nak sebutkan kat sini, peralatan yang digunakan, pakaian dia tu perlu diselenggara. Walaupun pakaian nampak macam biasa je, pakaian dan helmet tu, perlu diselenggara. Selenggara ni maksudnya akan ada orang yang akan datang periksa. Okey, baju ni ada koyak ke, helmet ni ada retak ke, kaca visor dia tu mungkin dah nak pecah ke, mereka akan ganti dengan yang lebih baik. Untuk alatan-alatan untuk memanjat bangunan, tali, tangga, alat memadam kebakaran, hos air, mereka perlu periksa benda tu berkala. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, untuk memastikan barangan itu boleh berfungsi dengan baik dan tidak berlaku kemalangan ketika mereka melakukan kerja penyelamatan. Nampak? Bukan di sekolah saja kita kena jaga keselamatan. Di tempat kerja juga sama, kita perlu menjaga keselamatan juga. Contohnya adalah pegawai bomba ini. Kita tengok gambar nombor 2. Gambar nombor 2 itu adalah pekerja bengkel kereta. Pekerja bengkel kereta. Siapa pernah pergi bengkel kereta? Nampak kan kalau orang buat kerja bengkel kereta ni macam mana? Ada yang turun tangga masuk bawah tanah tu kan untuk buat kerja-kerja di bawah kereta. Ada yang mengangkat kereta menggunakan macam forklift kan, macam lift tu untuk naikkan tinggi dan sebagainya. Kemalangan yang kerap berlaku melibatkan pekerja bengkel kereta. Mereka perlu berhati-hati ketika memasang tayar kereta dan menukar minyak hitam. Bukan itu saja. Kalau kamu tengok dalam gambar tu kan, kereta tu berada di atas. Mereka menggunakan dia ada lift dulu lah. Dia ada lift dia, cikgu tak tahu namanya apa. Tapi dia macam lift untuk naikkan kereta. Adakah lift tu selamat setiap masa? Ya, jika kita memastikan semua langkah-langkah keselamatan yang ada. Iaitu kita pastikan lift tu bila dah naik, kita lock button. Lepas tu kita ada safety contoh macam tiba-tiba alatan tu rosak nak jatuh kan, dia ada penghadang dia, dia penyendal dia dan sebagainya untuk memastikan tidak kena pada pekerja terus dan sebagainya. Di bengkel kereta ni kerap kali yang berlaku kemalangan yang tidak diingini. Tapi macam cikgu kata, kita ni sebagai kalau macam cikgu sebagai seorang pekerja, kita perlu menitik beratkan semua bentuk keselamatan. Dia tak boleh ni, tak ada apa ni, okey ni, tak. Sebab tu ketika kita berada di tempat kerja, kita ada satu garis panduan keselamatan. Wajib ikut. Kalau dalam kerja tu dia suruh kita pakai sarung tangan, wajib pakai sarung tangan. Kalau dia suruh kita pakai topeng, kita kena pakai topeng. Macam kita sekarang ni kan, kita ada SOP. Okey, SOP ni Standard of Procedure, ataupun prosedur yang perlu kita ikuti supaya kita selamat. Apa SOP COVID-19? SOP COVID-19 kita kena pakai topeng, kita ambil vaksin, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, kerap, okey, mandi dan sebagainya. Itu SOP apabila berhadapan dengan virus COVID-19. Apa SOP ketika kita bekerja di bengkel kereta? Mungkin memakai boot. Okey, mesti wajib memakai boot getah yang mengelakkan untuk renjatan elektrik dan sebagainya. Memakai baju yang selesa. Apabila membuat kerja-kerja di bawah kereta, perlu memakai apa kita panggil Google ataupun cermin mata yang untuk elakkan sekiranya ada minyak tumpah dan sebagainya. Okey, itu antara ciri-ciri keselamatan perlu diambil tahu. Kita bagi pada seterusnya yang warna biru tu adalah pekerja kilang. Pekerja kilang ni sangat banyak lah, sangat banyak dan kerap sangat berlaku kemalangan di kilang. Terutama sekali di bahagian operation ataupun bahagian pelaksana pengeluaran barang. Cikgu tak ada banyak kali pernah lah kerja kilang kan, dan kawan-kawan cikgu pun ramai yang bekerja di kilang. Kilang ni punya SOP ni sebenarnya sangat ketat. Okey, untuk pengetahuan kamu, bila kita bekerja di kilang, okey, pekerja kilang mereka mengikut kilang lah. Okey, kalau kita bekerja di kilang elektronik, kita bekerja di kilang menggunakan bahan kimia, dia ada turutan keselamatan yang wajib diikuti. Kenapa? Sebab kilang ni memang tempat yang sangat mudah berlaku kemalangan. Yang baru-baru ni adalah adik saudara kan, adik saudara cikgu kehilangan jari kehilangan jari di tempat kerja. Sebab tu di kilang ni mesin dia tu bukan mesin
bukan mesin yang berada di rumah. Macam korang biasa masuk jari dalam kipas, gerek kan. Okey, masuk jari dekat kipas tu rasa sakit tapi tak cedera teruk. Okey, rasa sakit tapi tak cedera teruk. Tapi kalau dekat kilang ni, kalau benda tu dah terkena dekat tangan tubuh badan, putus. Tak hancur, putus. Dia dua je. Sebab tu di kilang ni sangatlah risiko dia sangat tinggi. Risiko dia sangat tinggi. Dan kita ni, dia bukan nak kata kilang ni tempat tak selamat. Tak, ramai orang kerja kilang. Tak ada pula semua putus jari kan. Tapi itulah atas kecuaian kita. Atas kecuaian kita kan. Atas kecuaian kita tidak mengikut SOP yang sepatutnya. Ia boleh menyebabkan kecederaan. Sebab tu di kilang, pekerja kilang ni wajib mematuhi semua prosedur keselamatan yang ada. Tak boleh langgar. Kalau langgar satu, memang kebarangkalian nak berlaku kemalangan tu sangat tinggi. Pekerja kilang juga harus mengutamakan keselamatan. Pemeriksaan berkala pada mesin yang digunakan perlu dijalankan mengikut jadual. Nampak? Cikgu dah kata tadi dekat kilang ni, dia punya mesin tu bukan kecil-kecil Mesin tu semua gerabak-gerabak, besar-besar. Rumit. Mesin yang sangat dahsyat dan rumit. Sebarang kerja pengubahsuaian dan pembaikan pada mesin perlulah mendapat kelulusan daripada jabatan. Maksudnya di kilang ni ada banyak bahagian. Ada bahagian operator pengeluaran, ada bahagian teknikal, ada technician, ada yang engineer, ada yang supervisor, ada pelbagai bahagian. Jadi setiap bahagian ni wajib melakukan kerja mereka dengan baik, tepat dan betul supaya tiada berlaku kemalangan pada semua orang. Okey. Baik, kita pergi dan air sekali. Seseorang pekerja perlu mementingkan keselamatan dan kesihatan. Jika keselamatan dan kesihatan diutamakan, pekerja akan bekerja dalam keadaan yang ceria. Okey, dia bukan kerja kilang je. Maksudnya semua pekerjaan, bomba, mekanik bengkel, doktor, polis, cikgu, semua perlu mengutamakan keselamatan dahulu. Kita kena utamakan benda tu dulu. Bila kita utamakan keselamatan, cikgu pernah terang dekat kamu sebelum ni cikgu kata kalau di sekolah, kamu tak suka kan berlaku kemalangan. Kamu nak pergi dekat sekolah, kamu berlaku benda yang tak diingini kan, luka dan sebagainya. Nanti kamu akan berdatang sekolah dengan perasaan yang takut, sedih. Jadi dah tak seronok dah nak pergi sekolah. Itu kita tak nak tu. Sama juga di tempat kerja. Bila kita ada satu tempat kerja ni, kita perlukan satu tempat kerja yang selamat. Dan kita pergi pun kita pergi selamat, kita balik pun kita sihat. Apabila kita selamat dan sihat, kita rasa ceria dan kita akan bersemangat untuk bekerja lagi dan meneruskan kehidupan seharian yang lebih ceria dan baik. Okey. Jadi, kesimpulan daripada hari ini, keselamatan di tempat kerja dan juga di rumah sebenarnya sangat penting. Sama-sama penting. Namun, sekiranya berlaku kemalangan, langkah pertama jangan panik. Okey, langkah pertama jangan panik, fikirkan secara kita panggil secara berkesan apa benda yang paling perlu kita buat. Sekiranya contoh jari terluka ketika ibu terluka. Ibu potong saya, jari ibu terluka. Sebab tu kita kena belajar dalam pendidikan kesihatan. Dalam pendidikan jasmani sebenarnya ada bahagian kita panggil rawatan kecemasan. Rawatan kecemasan. Ibu terluka jari. Apa benda pertama sekali kita perlu tahu? Kita perlu meninggikan jari dahulu. Okey, contoh kena jari dia telunjuk, tinggikan jari dahulu. Okey. Jangan tekan jangan tekan. Okey, kalau dah terluka tu tinggikan dahulu. Okey, tinggikan dahulu sambil carikan pembalut dan sebagainya, ataupun apa kita panggil hand plus kan. Kemudian dah jumpa hand plus, baru basuh, lap dengan kain kering, kemudian baru tampal luka. Itu adalah contoh, cikgu bagi contoh. Sebab tu kamu kena timba ilmu. Kamu kena timba ilmu. Ilmu keselamatan ni penting. Bukan untuk nyawa kita saja, tapi untuk orang lain. Okey, baik. Jadi kerja kamu pada hari ini sangat mudah saja. Muka surat 63 dalam buku besar tu dalam buku besar, buku penulisan kamu yang besar tu, salin teks keselamatan di sekolah dan lengkapkan peta pelbagai alir ini di dalam buku. Dan juga soalan di bawah tu apakah kepentingan menjaga keselamatan di sekolah, dan nyatakan tempat-tempat lain di sekolah yang boleh mendatangkan bahaya. Okey, dan itu saja yang bawah bacaan luar dia tak payah salin. Baik, kerja sekolah kamu hanya dalam surat 63 saja. Okey, baik, tamat sudah PPR kita pada hari ini. Esok kita akan sambung pada tema baru, iaitu kebudayaan, kesenian dan estetika. Okey, baik, cikgu akan upload video dalam YouTube. Macam biasa, pastikan masukkan nama kamu dalam senarai nama yang cikgu berikan
tolong update. Okey, tolong update selesai menjalani PDPR tu, tolong masukkan nama, barulah cikgu boleh letak nama kamu di dalam kehadiran. Okey, baik, itu saja dari cikgu. Kita akan jumpa lagi pada hari esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera.